Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini bersama saya Fida Selamat dalam segmen Bicara Minda di ruangan YouTube saya. Okey, jadi hari ini timbul sejak semalam timbul beberapa persoalan, terutamanya tentang bagi kaki tangan penjawat awam dan juga bekas penjawat awam, memandangkan kebanyakan dikatakan mereka semua masih lagi tidak lulus. Okey. Kemudian ada juga persoalan mengenai tarikh bayaran untuk air sinar bagi yang baru lulus dan juga beberapa persoalan lain. Okey. Jadi hari ini saya berjaya mendapat kupasan dan saya nak buat sedikit olahan daripada semakan yang saya dah lakukan. Tadi saya dah upload satu video berkenaan dengan semakan yang saya telah lakukan dengan pihak PWSP, yang mana jawapan yang diberikan adalah bagi penjawat awam dan bekas penjawat awam ni, mereka boleh membuat semakan pada 8 Mac 2021 dan tidak ada satu jawapan pun, perkataan pun yang mengatakan penjawat awam ni tidak layak dan status mereka akan gagal. Jadi saya rasa saya boleh berkongsi sedikit perkabaran untuk penjawat awam dan juga bekas penjawat awam, perkabaran yang sebenarnya agak mengembirakan. Selepas saya upload video yang sebentar tadi tu, saya mendapat lebih kurang 5 mesej secara peribadi, personal, dan kelima-limanya adalah daripada penjawat awam. Okey. Jadi kes mereka adalah hampir sama, cuma ada yang masih dalam servis, cuma belum sah jawatan dan dalam proses bertukar pada skim pencen dan sebagainya. Maksudnya dia orang masih lagi mencarum. Dan satu lagi yang mana dia orang dah berhenti dan juga bekerja di tempat lain, di syarikat swasta, kerana membayar yang lebih lumayan dan sebagainya. Jadi kedua-dua golongan ini ada membuat permohonan bagi pengeluaran air sinar untuk kategori 2. Okey, jadi daripada perkongsian saya sebentar tadi, 5 ni mesej saya. Sebenarnya 5 ni apa yang mereka beritahu adalah mereka semua ni dah lulus. Mereka adalah yang sekarang 2 tu adalah masih lagi penjawat awam sekarang ni, yang 3 tu dah berhenti. Ada 1 tu dengan swasta pun dia dah berhenti dan dia buat kerja sendirilah. Jadi ada 3 jenis golongan pemohon, yang mana kelima-lima ni adalah daripada golongan penjawat awam. Jadi kesemuanya lulus. Malah ada yang lulus lagi sebelum daripada pembayaran 1 bulan itu. Ada yang dapat duit sebelum daripada 1 bulan itu. Cuma mereka ni rupanya adalah silent reader, orang yang tidak berani nak mengeluarkan komen dan sebagainya. Dan 3 daripadanya adalah saya punya friend dalam Facebook tu, tapi selama ni walaupun friend, tapi dia orang tak pernah mesej saya secara peribadi. Termasuk juga dia ada satu ahli keluarga saya yang terdekat pun dapat. Jadi selari dengan semakan saya pada waktu rehat saya tadi, tengah hari tadi, tak ada yang gagal. Cuma mungkin pemprosesan bagi penjawat awam ni dalam sistem tu, kita pun tak tahu sistem ni macam mana kan, tapi maybe dalam sistem tu maybe lebih sukar, yang mana dia orang dahulu kan, yalah, kalau kita nak buat kerja pun kita akan buat benda yang mudah dulu, yang susah ni sebenarnya kita akan buat kemudian, settle yang senang dulu, bersih sikit apa semua, lepas tu baru kita pergi kepada bahagian yang sukar. Okay, mungkin tapi insyaAllah saya berani jamin yang kesemua penjawat awam, selagi mana anda menepati syarat, baki anda mencukupi dan anda tidak berumur 55 dan sebagainya, jadi anda akan lulus selewat-lewatnya pada 8 Mac 2021. Jangan bimbang, sebab daripada 5 campur 1 ahli keluarga saya sendiri, maksudnya sekarang ni saya dah ada rekod 6 penjawat awam, dan juga kategori mereka adalah penjawat awam, bekas penjawat awam, dan juga ada yang dah buat kerja sendiri pun. Jadi kesemua ni, mereka ni dah lulus dan dah dapat bayaran. Okey, saya berani agak yakin lah, saya agak yakin memang anda semua akan dulu, jangan risau. Cuma bila sahaja, selewat-lewatnya 8 bulan. Okey, itu adalah satu jawapan yang standard daripada pihak WSP. Kalau kita dulu pun masa
golongan-golongan kluster 26 Januari, 25 Januari dan sebagainya, kita pun sentiasa dipesan untuk menyemak pada 8 Mac. Tapi Alhamdulillah pihak KDBSP telah berjaya mempercepatkan kelulusan dan juga pembayaran. Jadi saya yakin anda semua pun akan lulus. Jadi jangan bimbang, sebab anda pun sama juga seperti pencarum yang sedia ada. Okey, jadi persoalan yang kedua, bayaran air sinar bagi yang baru lulus, semalam berapa bulan? 3, ada yang baru lulus hari ini dan sebagainya. Jadi masih lagi ramai yang suka duk semak dekat portal air sinar. Lepas tu bila dia orang semak dekat portal air sinar, kebanyakan masih lagi sedang diproses dan sebagainya. Keesokan hari tu baru dikatakan bayaran akan dibuat pada sebelum tarikh sekian. Tarikh tu dia memberi masa, macam saya itu lulus pada 2 bulan. Jadi lulus pada 2 bulan Mac, dan dikatakan pembayaran tu akan dilakukan sebelum 7 Mac. Tapi mengikut data dan semakan yang saya lakukan daripada dalam Facebook, daripada rakan-rakan saya yang mohon sebagainya, yang saya kumpulkan, bagi yang selepas daripada kelulusan 26 Februari 27, 28 Februari ke atas ni, tempoh pembayaran adalah mengambil masa 2 hari. Maksudnya macam saya sendiri 2 bulan lulus, hari ni saya dapat dah tadi pukul 4 lebih tadi dah masuk dah dalam akaun. Jadi jangan risau, bagi yang lulus malam anda akan mendapat esok. Bagi yang lulus hari ni, InsyaAllah anda akan mendapat Sabtu. Saya tak rasa masuk lah sebab bank cuti, IBG dia akan tutup. Jadi kemungkinan besar anda akan dapat pada 11 Isnin pagi. Tapi kalau terlepas juga tu, saya pun tak boleh komen lah sistem bank dan sebagainya kan. Jadi perkiraan dia adalah sekarang ni dia orang percepatkan adalah 2 hari. Ada yang tanya saya, bukan 3 ke bang? Itu adalah jangkaan sebelum ni. Tapi sekarang ni kalau kita tengok data statistik pembayaran, dia mengambil masa hanya 2 hari sahaja. Yang ketiga, ada orang ni ramai orang share tentang pembatalan permohonan berjaya. Sebab tu kita pesan, banyak orang dah pesan lah dalam Facebook dan sebagainya. Jangan semak kelulusan dekat portal air sinar, semak kelulusan dekat laman web iAccount. Sebab portal air sinar seperti hari ni, selain daripada tiba-tiba mana ada yang memohon untuk pembatalan pun, semua orang boleh katakan nak memohon untuk pengeluaran. Dan juga hari ni di portal pun macam tu, tarikh pembayaran adalah pada 4 Mac 00 tahun 0001. Jadi maksudnya, saya dah kata sebelum ni, sistem dia tak sama, dia tak synchronize, dia tak bergabung, dia tak bersambung. Sistem tu perlu diupdate, sistem asinan dia perlu diupdate secara manual. Jadi dia boleh ada ralat, dan ralat ni pernah berlaku dulu, yang mana satu malam lepas maghrib tu semua orang lulus, semua orang dapat hijau. Jadi jangan semak di situ. Keempat, ada tanya dah dapat bayaran 1 bulan Mac, 2 bulan Mac, jadi bulan 3 ni ada tak bayaran? Lepas tu siap call KDBSP dan sebagainya. KDBSP pula tak jawab. Tu macam-macam soalan timbul. Jawapannya tidak lah, mudah saja. Kebanyakan kita pun dah tengok contoh yang keluar 10,000, interim 1,000, dan bayaran bulan kedua adalah yang dia dapat pada bulan Mac ni adalah 5,000. Jadi tinggal bulan 4, 5, 6 dan 7, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Dah dapat 6, ada lagi 4, cukup 10. Jadi bulan Mac memang dah tak ada bayaran, sebab bulan Mac dia adalah di bawah bayaran bulan kedua. Begitu juga tentang bayaran ni. Kenapa saya dapat 1,008? Kenapa saya dapat 2,880? Sebenarnya untuk bayaran kedua ni, berapa saja amount yang anda dapat, memang kita dah tak boleh semak dah, melainkan kita telefon pada Careline Sinar dan kita buat semakan secara lisan lah. Tapi kalau ikutkan bila anda buat semakan 2,880 pun, kalau anda kata anda mohon keluar 10,000 dan anda tak pilih kaedah pembayaran tu, kalau anda tengok interim campur 2,880 dah ada 3,880. Lepas tu dan anda akan menerima bayaran sehingga bulan Julai. Jadi masih ada lagi 4 bulan. Jadi kalau anda tambah dan tolak dengan 10,000, ada baki lagi 6,000 lebih, bahagi dengan 4, anda akan mendapat bayaran 1,680 ke 1,640 macam tu.
Jangan risau, anda akan mendapat juga 10,000. Kalau rasa tak yakin, tak perlu orang kata tanya di sana dan sini, anda boleh call direct dengan pihak KWSP. Dan saya dah tengok yang dapat 1,800 pun sama juga. Anda sebenarnya akan dapat 10,000, tapi pilihan pembayaran tu saya tak pasti sama ada pilihan pembayaran tu anda sendiri yang tersalah ni, ataupun KWSP mungkin ada perubahan dan sebagainya. Tapi mana yang mohon 10,000, anda akan dapat 10,000. Bila kita kira balik, memang akan dapat. Jangan risau, anda boleh buat simple matematik. Interim tambah dengan bayaran kedua, tolak 10,000, baki itu bahagi dengan 4, anda akan dapat figure yang sama. Jangan risau. Yang kelima, nampak satu komen, kenapa pakai IBG? IBG maksudnya IBG ni transfer lah daripada panel bank KWSP iaitu RHB kepada bank kita, Maybank, CIMB dan sebagainya. Sebab IBG ni transfer dia mengambil masa lebih kurang dalam gambaran 1 hari. Tapi kita nak kena faham, sebarang pindahan wang dia ada kos. Okey, dulu sebelum zaman COVID dan sebagainya, contoh kita pergi ATM pun, kita pakai kad bank A, kita pergi kepada bank B buat pengeluaran, dia akan charge RM1 max. Sama juga dengan IBG, dia ada company dia, ada orang tengah dia yang menguruskan sistem tu, gyro apa semua. Jadi semua benda ni melibatkan kos. IBG dan juga instant transfer ada beza. Kalau zaman dulu masa kita dikenakan charge untuk instant transfer dan juga IBG, charge IBG lebih murah daripada charge instant transfer. Kalau kita buat online dulu, instant transfer RM1 ataupun RM2, IBG 50 sen. Jadi mungkin kita kata alah RM1 ke 50 sen je, tapi kita imagine lah kalau kata kita buat instant transfer dan charge yang KWSP perlu bayar kepada pihak yang menguruskan tu, gyro tu, dia perlu bayar, katalah satu permohonan dia perlu bayar RM2 ataupun RM1. Kalau kata ada 10 juta penerima, berapa dah kos dia? Sebab tu dia buat IBG. IBG lebih murah, dan IBG juga sekarang dah efisien. Dulu IBG 1 hari, betul-betul 1 hari, hari ni masuk esok baru dapat. Sekarang IBG tak, dia boleh masuk petang, dia ada section untuk masuk malam, dan kalau dia dah buat pembayaran pada lewat petang, dia akan masuk ke esok pagi. Dia dah efisien sedikit. Jadi kenapa masih menggunakan IBG? Ini adalah kerana kos yang kita tak nampak, tapi kos yang perlu ditanggung oleh pihak KWSP. Panjang ni. Jadi setakat ni itu saja. Settle dah. Jadi saya ulang semula, bagi penjawab awam tadi, insyaAllah saya sangat yakin anda semua akan lulus. Jangan risau, mungkin dalam sehari dua ni ataupun hari ni pun dah ada penjawab yang lulus. Jika ada yang dah lulus, yang menonton video ini, kongsikan. Sekurang-kurangnya kita kongsikan kita punya situasi dan pengalaman ni, kita menyebabkan rakan-rakan pemohon penjawab awam kita ni berasa sedikit lega. Sebab saya yakin semua akan dapat. Bagi bayaran tadi, macam saya kata, estimation dia adalah 2 hari. Bayaran telah dipercepatkan, tak perlu tunggu sampai seminggu, tak perlu tunggu 3 hari. Dan juga satu perkara yang penting lagi, kurangkan menyemak di portal iSINA. Banyakkan semak di portal iAccount, sebab iAccount dia lebih dia adalah direct system. Portal iSINA dia adalah sistem yang di luar, jadi dia punya data dan kemasan ini dia lambat, dan juga kadang-kadang macam ni lah, ada ralat hari ni tahun, lepas tu ada yang pembatalan berjaya dan sebagainya. Elakkan daripada semak dekat portal iSINA, semak kepada iAccount. Okey, jadi itu saja perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah tak ada apa lagi nak cakap dah hari ini. Terima kasih bagi yang menonton. Bagi yang masih belum subscribe, saya jemput anda dan mohon bantuan anda untuk subscribe kepada channel saya, Firdaus Selamat. Bagi yang dah subscribe, yang menonton, jemput anda untuk share, dan mohon anda untuk share video ni kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Okey, jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jika ada sebarang perkembangan terkini, ada sebarang isu terkini, saya juga mengikuti secara rapat sebarang perubahan dan juga maklumat-maklumat terkini. Jadi kita akan berjumpa lagi insyaAllah esok jika ada sebarang maklumat yang saya boleh berikan. Kalau ada sebarang persoalan, komen boleh tinggalkan di Facebook saya, Firdaus Selamat, atau boleh tinggalkan di ruangan
komen YouTube saya akan cuba membalas dan menjawab soalan anda lah. Ramai yang tanya. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.